أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, katanya, ketika itu kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama dengan Nabi itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal, Huzaifah ibn Yaman, Abu Sa'id ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Sedang kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pemuda daripada keturunan Ansar. Dia beri salam kepada Nabi dan dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ansar itu tanya Nabi, kata dia, ayyul mu'minina afdal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Fa ayyul mu'minina akyas? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yanzila bih. Ulaika humul akyas. Summa sakata al-fatah wa aqbala alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, khamsu khisal izabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'una wal awja' allati lam takun fi aslafihim allazina madaw wa lam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhizu bis sinina shiddatil maunah wa jawris sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru wa lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim wa ma taraka a'immatuhumul hukma bi kitabillah illa ja'ala ba'sahum bainahum, atau kama qala. Dalam hadis ni Ibnu Umar radhiyallahu anhu cerita pada kita, kata dia, satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk sama dengan sahabat-sahabat dia yang ramai. Di antara yang dia sebut tadi sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal, Huzaifah ibn Yaman. Ini semua nama-nama besar. Nabi SAW sedang duduk sama dengan sahabat-sahabat ini. Tiba-tiba datang satu budak muda.
Bila dia sampai depan Nabi, dia bagi salam dekat Nabi, dia tanya Nabi. Dia kata pada Nabi, ayyul mu'minina afdal. Dia kata, siapa di kalangan orang yang beriman ini yang paling baik? Dalam ramai-ramai orang yang beriman, siapa yang paling baik? Jawab Nabi, ahsanuhum khuluqa. Nabi kata yang paling baik ialah yang akhlaknya paling baik. Di kalangan orang yang beriman, orang beriman ramai. Dalam kalangan orang yang beriman itu yang paling baik ialah yang akhlaknya terbaik. Ramai orang beriman tapi akhlaknya cemar. Ramai orang yang beriman tetapi akhlaknya buruk. Yang dikatakan akhlak buruk ialah orang yang penuh dengan mazmumah. Orang tu akhlak buruk. Semayangnya kuat, puasanya kuat, hajinya sudah buat, umrahnya banyak kali buat, tetapi hasad dengkinya kuat, tetapi iri hatinya kuat, tetapi fitnah orang juga kuat. Maka orang-orang ini nampaknya macam beriman tetapi akhlaknya buruk. Maka Nabi SAW apabila sahabat Ansar ini tanya dia, ayyul mu'minina afdal, siapakah di kalangan orang yang beriman itu yang paling baik? Jawab dia, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik di kalangan orang yang beriman ialah orang yang akhlaknya baik. Orang-orang yang dirinya penuh dengan sifat-sifat mahmudah. Seorang yang pemurah, seorang yang mudah senyum, seorang yang suka bercakap benda yang baik-baik, seorang yang tidak ada sifat keji dalam diri. Maka itu orang yang beriman yang paling baik. Sahabat ni tanya lagi, dia kata fa'ayyul mu'minina aqyas, siapa pula di kalangan orang yang beriman ini yang cerdik? Orang yang beriman bukan semua cerdik, tetapi di kalangan orang yang beriman ada yang cerdik. Siapa yang cerdik? Jawab Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yanzila bih. Kata Nabi SAW, orang yang cerdik ialah orang yang banyak ingat mati. Orang yang banyak ingat mati ialah orang yang tak buat dosa. Kita kalau kita ingat kita nak mati, boleh mati bila-bila masa, kita tak berani buat dosa. Takut saat di tengah duk buat dosa mati. Orang yang buat dosa tu kerana dia tak teringat kata dia nak mati. Dia duk berasa dia lambat lagi nak mati. Maka dia buat dosa dulu. Ke depan esok-esok ni bertaubat baru buat baik. Maka itu sebabnya orang yang terlantak di hospital sakit tenat, dia tak teringat nak buat dosa. Yang dia duk teringat nak buat baik, tapi dia tak larat dah buat baik. Orang yang Allah bagi sihat, orang yang Allah bagi cerdas, orang yang Allah bagi cergas, orang-orang yang macam ni suka buat benda mungkar. Pasal apa? Pasal dia duk berasa kuat, dia duk berasa sihat, dia duk berasa cergas, dia duk berasa dia dan lagi kalau nak buat dosa, dan dia masih dan bertaubat pada Allah. Maka Nabi SAW jawab, orang yang cerdik ialah aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati. Dia ingat walaupun muda dia boleh mati. Budak kecil pun boleh mati. Betul-betul doktor terlatih tarik kepala dia putih. Sama ada putih masa kena tarik itu ke, putih sebelum tu lagi, wallahu a'lam, mati sebelum, wallahu a'lam, Allah yang mengetahui benda ni. Pasal apa kita kata hanya Allah yang mengetahui? Pasal doktor pakar pun tak berani nak mengesahkan. Mak budak tu baru nak lahirkan anak sulung, dia pun tak sangka dia akan menyambut anak yang tak ada kepala. Tak sangka. Tetapi takdir Allah mendahului segala-galanya. Allah tak bagi peluang kepada budak tu untuk menyedut udara di luar rahim ibu. Tak ada. Mati dia. Kalau budak yang begitu muda boleh mati, ini kan pula kita yang dah besar, yang terdedah kepada sebab musabab dan risiko yang tinggi untuk mati. Apatah lagi orang yang sudah high time, yang sudah ada di hujung umur, sudah tentu terlalu dekat dengan mati. Maka manusia mesti kena ingat mati, dan manusia yang banyak ingat mati itu ialah manusia yang cerdik.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yanzila bih. Dan yang dikatakan orang cerdik itu bukan sahaja ingat mati sahaja. Bila dia ingat mati, dia buat beberapa persediaan untuk menghadapi turunnya mati. Dia tahu kata dia boleh mati bila-bila masa, maka sepanjang masa, setiap saat dan ketika dia buat persediaan. Sekira-kira Allah takdirkan dia mati bila pun, dia dalam keadaan bersedia. Kalau ditakdirkan mati atas kenderaan pun, lepas kenderaan tu terlibat dalam kemalangan, orang mai kat kereta dia tu duduk dengar tip Quran dalam kereta dia. Lagu tu cantik. Kemalangan boleh kena pada siapa-siapa saja, tapi jangan kemalangan kena kita sedang kita menikmati irama yang tidak diredai Allah. Sebab kita selalu sebut dalam kereta tak mau ada keset-keset lagu, tak mau ada. Takut ada saja, takut terpasang kan? Bila tengah duk terpasang tu jadi apa-apa, tak sonok lah, tak sonok. So apapun, dalam waktu yang bagaimanapun, dalam saat yang macam mana sekalipun, kita mesti buat persediaan untuk hadapi mati. Biar kematian mai bila pun, kita dalam keadaan bersedia untuk menghadapinya. Maka kata Nabi SAW, ulaika humul aqyas. Maka mereka itu adalah orang-orang yang cerdik. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdik, orang yang ingat mati, dan orang yang selalu buat persediaan untuk menghadapi mati. Ulaika humul aqyas. Mereka orang yang cerdik. Summa sakatal fatah. Kata hadis itu, setelah Nabi kata begitu, diam budak muda yang tanya tadi. Budak Ansar, budak muda daripada suku Ansar ni tadi, daripada kumpulan Ansar ni tadi, bila dah Nabi jawab, Nabi kata yang dikatakan orang paling afdal ialah orang yang baik akhlak. Yang dikatakan orang cerdik ialah orang yang banyak ingat mati dan buat persediaan untuk menghadapi mati. Bila dah Nabi jawab begitu, summa sakatal fatah. Budak muda tu diam, senyap. Wa aqbala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Bila dah budak ni senyap, tak tanya dah, Nabi pun beralih dekat sahabat yang ramai-ramai tadi ni. Nabi beralih kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Muaz bin Jabal, semua ni Nabi beralih dekat mereka. Wa qala, dan Nabi bersabda, ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Nabi kata, wahai orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, khamsu khisal izabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Nabi beralih dekat mereka, Nabi kata ada 5 benda yang aku takut Allah uji kamu dengan dia, dan aku minta berlindung dengan Allah supaya kamu tidak diuji dengan 5 benda ni. Kita tengok hadis Nabi, selalu dia punya rentak dia begitu. Nabi ni satu orang manusia yang mempunyai sifat fatanah. Mana fatanah? Cerdik. Maka itu sebab kita baca hadis-hadis Nabi, kita tengok perkataan-perkataan yang Nabi guna, kita tengok ayat-ayat yang Nabi bina, dia mencangkupi serba makna. Sedap. Dia tak bercakap satu benda yang sia-sia, dia tidak bercakap satu benda yang lara. Sebaliknya Nabi bila dia bercakap, benda ni orang sayang nak terlepas, berasa nak kutip semua. Nabi SAW kata, khamsu khisal, ada 5 perkara, iza betulitum bihinna, aku takut kalau Allah test kamu dengan 5 benda ni. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku minta berlindung dengan Allah, mudah-mudahan kamu tak kena test dengan 5 benda ni. Yang pertama kata Nabi, lam tadhharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim allazina madaw.
Nabi kata jaga baik-baik. Kalau sekiranya kamu biarkan al-fahishah, benda-benda keji, Nabi kata jaga baik-baik. Kalau kamu biar benda-benda kotong, benda-benda maksiat berlaku di kalangan kamu secara terang-terang, kalau kamu biar depan mata kamu orang buat benda mungkar terang-terang, tanpa malu, tanpa segan, tanpa silu, Nabi kata illa fasha fihimut ta'una wal aujam, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan balakkan kepada kamu penyakit taun dan juga bala dalam bentuk lapang. Nabi kata jaga baik-baik. Kalau sekiranya masyarakat membiarkan maksiat, gejala sosial yang cemar berlaku di dalam masyarakat tanpa ada siapa pi tegah pi halang, jaga baik-baik. Nabi kata, aku takut Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kamu penyakit taun. Ulama hadis sendiri tak tahu nak terang apa dia penyakit taun ini. Pokok pangkalnya dia adalah wabak dan malapetaka. Kokseki sampai hari ini bukan habis lagi. Bukan habis lagi, masih berlaku lagi. Sahabat kita yang meninggal anggota bomba di Sidang baru ni, tak tahu penyakit apa, tak tahu. Dia meninggal di General Hospital Penang. Lepas orang drip air masuk dalam badan dia, tiba-tiba badan dia jadi lebam hitam semua sekali dan dia meninggal dunia. Waktu mayat bawa balik ke rumah, hidung masih berdarah lagi, bleeding, tak tahu pasal apa. Dah mati dah jadi mayat dah, hidung berdarah, tak tahu pasal apa. Apa penyakit yang Allah kenakan sehingga masa mandi mayat hidung berdarah lagi, sedangkan masa awal-awal balik tak ada apa-apa. Dah buat thorough checking dekat hospital, doktor check habis semua dah, disahkan sihat, tak ada apa-apa. Tiba-tiba balik dari rumah tak lalu makan, berasa tak ada selera, kemudian badan terus susut, keadaan makin teruk, bawa pergi klinik tak jadi, akhirnya bawa pergi hospital, buat thorough checking pun tak boleh nak kesan apa, tiba-tiba badan dia jadi lebam semua sekali. Semua benda ni datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabak penyakit yang berbagai-bagai ada dalam masyarakat hari ini. Dan konon ceritanya kata ramai lagi sebenarnya yang sedang kena penyakit yang seumpama itu. Allah saja yang mengetahui apa punca penyakitnya. Balak ni bila dia mai bukan dia kena orang yang berdosa. Balak ni bila dia mai, dia umum kepada manusia seluruhnya. Kadang-kadang apabila balak tu mai, yang kena budak kecil yang tak ada dosa apa, yang belum mukallaf, yang belum baligh, yang belum cukup umur, tapi balak kena kat dia. Pasal apa? Pasal maksiat yang dilakukan oleh orang-orang tua, orang-orang dewasa. Maka balak Allah datang kena pada budak-budak kecil yang tak tahu apa, yang tak ada dosa apa-apa. Maka orang yang kena itu nasib bagi dia. Yang puncanya ialah orang-orang yang buat maksiat, dan puncanya ialah orang yang melihat orang buat maksiat tapi tidak ada satu bentuk pencegahan terhadap maksiat yang berlaku itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi, balak yang Allah akan datangkan lam takun fi aslafihim allazina madaw, adalah balak yang tidak pernah berlaku kepada umat-umat yang dahulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhizu bisinina shiddatil maunah wa jawris sultani alaihim. Yang kedua, Nabi kata jaga-jaga, jangan sekali-kali para peniaga mengurangkan timbangan apabila menjual barangan mereka. Jaga-jaga orang yang meniaga, jangan sekali-kali ingat nak menipu dalam perniagaan dia. Meniaga apa juga, jangan tipu.
Meniaga mesti amanah. Menipu untuk dapat untung banyak tidak berkat. Selama-lama dia susah. Orang yang meniaga dengan jujur, dengan amanah, walaupun mata kasarnya nampak untung tidak tebal, tetapi berkat di sisi Allah. Jaga-jaga para peniaga, jangan sekali-kali kamu mengurangkan sukatan dan timbangan. Kalau kamu buat juga, kata Nabi, illa ukhizu bisinina syiddatil ma'unah wa jawris sultani alaihim. Jaga-jaga, kalau kamu buat juga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan hidup kamu susah. Allah boleh buat kita susah. Macam-macam cara Allah boleh buat kita susah. Macam-macam cara. Allah boleh takdirkan kita susah dalam bentuk wang ringgit yang tak ada. Allah boleh takdirkan kita susah dalam bentuk duit ringgit ada, tapi makan tak lalu. Allah boleh buat kita susah, duit ringgit ada, tapi barang ada, harga dia mahal. Allah boleh buat kita susah dengan banyak cara, dengan banyak bentuk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan sultan ataupun pemerintah yang jahat kepada orang-orang yang melakukan kurang pada timbangan dan sukatan. Dengan kerana ada orang duk menipu ketika menjual, ketika jual dia menipu, Allah boleh takdirkan umat itu menerima pemerintah yang jahat yang mentadbir mereka. Sabda Nabi lagi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Jangan sekali-kali kamu rasa berat untuk keluar zakat, kerana tindakan kamu untuk tidak keluar zakat itu boleh menyebabkan Allah tahan air daripada langit. Kemarau. Kalau tuan-tuan tengok berita CNN baru ni, berita CNN baru ni, pihak kaji cuaca Amerika Syarikat meramalkan pada suku pertama tahun depan Malaysia akan menghadapi kemarau panjang selama 4 bulan. Berita CNN, ramalan cuaca Amerika berdasarkan bidang ilmu yang ada pada mereka meramalkan Malaysia akan mengalami kemarau dalam tempoh 4 bulan berturut-turut pada suku pertama tahun depan. Kita tak disuruh percaya kepada telahan dan ramalan, tetapi kita kena ingat bahawa itu satu cabang ilmu. Mempercayainya bukanlah satu tuntutan, tetapi mengambil ingat daripada ilmu itu dituntut ke atas kita. Berdasarkan kajian mereka meramalkan kemarau akan berlaku. Tidak salah bagi kita hari ini untuk sembahyang hajat dan sebagainya, minta doa kepada Allah supaya jangan didatangkan malapetaka itu. Hai, kalau tak ada karan tak apa lagi. Kalau tak ada air susah kita. Kalau tak ada karan tak apa lagi, habis sangat hangat dalam rumah, gelap boleh pasang pelita, hangat boleh duk cari sorak bak kipas, tapi kalau tak ada air, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kaya, dia boleh buat semua benda ni dekat kita. Hidup kita berasaskan air, makan minum nak kena ada air, kain baju nak kena basuh dengan air, semua nak kena guna air. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tahan air, tak bagi turun, habis kita. Apa cerita pun, mula daripada hari ni semayang, minta kepada Allah. Jangan lupa semayang sunat sujud lama-lama, minta kepada Allah supaya jangan ditakdirkan malapetaka yang seperti itu pada kita. Nabi SAW sudah sebut, apabila manusia menahan diri mereka tidak mau keluar zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegah air hujan daripada turun daripada langit. Sabda Nabi, walaulal bahaim lam yumtaru wa lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih
illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu melanggar dan merongkai janji kamu dengan Allah dan Rasul. Kerana tindakan kamu melanggar janji kamu dengan Allah dan Rasul boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala takdirkan musuh membinasakan kamu. So abang ni Menteri Luar atau Abdullah Badawi marah dekat Amerika. Nampak yang kata Amerika ni memang itu kerja dia. Yang paling sesuai kita kata dekat Amerika ni ialah Samsung dunia. Rumah tangga orang pun dia nak buat macam rumah tangga dia. Undang-undang dia semua orang kena patuh. Tak ada orang boleh langgar undang-undang dia. Dia kata dekat Iraq, hampa tak boleh buat senjata. Iraq mengakulah kami tak mau buat senjata. Mengaku saja tak cukup. Hantar pasukan dia pergi duduk atas bumi Iraq. Dan pasukan ni diberi immunity yang cukup kuat. Kebaik mereka ni. Lebih kebaik daripada kita kebaik. Mereka boleh pergi mana-mana tempat dalam Iraq untuk cek. Kalau ada orang main habak kat mereka, kata di ujung kampung tu ada kelang senjata, mereka boleh pergi tengok bila-bila masa. Siapa halang, orang tu salah. Dia pergi jadi raja dalam negeri orang. Nama kata negeri Islam, tunjuk sikit aja kata nak pada Islam, kena sekat. Iran dah lama dah kena sekat. Malaysia di atas dasar Iran itu Islam, Malaysia juga Islam. Malaysia melalui Petronas nak buatlah kerjasama dengan syarikat cari gali minyak di Iran. Dengan kerana tu nak kenakan sekatan dagangan pada Malaysia dan nak hantar orang mai cek Petronas di Malaysia. Samsung kurang aja mereka ni. Tak Samsung lagi lagu tu. Tu dinisbahkan pada negara. Kalau dinisbah pada rumah tangga, bolehkah kita biar orang main masuk rumah tangga kita, pergi duk buka tengok dalam lemari kita, pergi duk buka dalam peti air kita, pergi duk buka tengok bilik tidur kita, pergi duk buka tengok bawah katil bilik tidur kita ada apa, kita marah dia, kita salah. Boleh kita biar? Dalam skop yang kecil, satu penceroboh masuk rumah kita nak tunjuk Samsung dalam rumah kita, sudah tentu kita marah. Dalam skop yang besar, Samsung dunia nak tunjuk Samsung menceroboh dalam negara orang, boleh kita nak biar? Macam mana cara kita nak marah Amerika ni? Macam mana? Jangan isap rokok dia. Mungkin susah. Marlboro, semua tu Amerika punya lah tu. Amerika punya lah. USA tulis itu kan. Tak rokok kulum pepak ambil putih-putih nancung, tapi marah apa macam tu kan. Tak betul. Secara jujurnya kita cakap macam tu. Secara jujurnya kita ni bila kita marah, kita mau tunjuk kita marah tu. Sebelum nak marah lebih, kereta PAS 9220 ECE 27 tolong ubah kereta kerana ada kereta nak tolong saya. PAS 9220 ECE 27 tolong pergi ubah saya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita dia jadi macam tu. Allah Subhanahu wa taala dah suruh dah nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi kata walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Jangan sekali-kali kamu rongkai janji kamu dengan Allah dan Rasul. Apa kita janji dengan Allah? Apa kita janji dengan Rasul? Masa di dalam alam arwah, masa duduk dalam perut mak tu, masa tu kita dah berjanji dengan Allah. Allah tanya roh kita masa duduk dalam rahim ibu. Allah tanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Kita jawab bahkan kami naik saksi Allah Tuhan kami. Janji tu. Masa alam ar-ruh, masa kita dalam alam roh, duduk dalam perut mak, masa tu kita dah janji dengan Allah bahawa Allah Tuhan kita. Bermakna apabila kita kata Allah Tuhan kita, kita kena terima semua benda yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada kita.
Kan? Kita pernah tanya orang. Kita tanya dia, tahu tak rukun negara yang pertama sekali apa dia? Rukun negara aja. Kita bukan tanya rukun Islam, rukun iman, tanya rukun negara aja. Rukun negara yang pertama apa dia? Dia kata believe in God. Percayalah dengan Tuhan dan ketuhanan ni, kita percaya. Apa dia Tuhan ni? Yang kata percaya dekat Tuhan ni apa dia? Percaya dekat Tuhan ialah kita mengaku bahawa Tuhan itu He is a creator. Dia adalah Tuhan yang mencipta. Mencipta siapa? Semua. Dia yang cipta kita, dia yang cipta mak ayah kita, dia cipta tok wan kita, dia yang cipta dunia tempat kita duduk, dia yang cipta roh, dia cipta air, hujan, semua dia cipta. Allah ni creator. Allah ni apa? Administrator. Dia adalah Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Matahari naik kok timur, turun kok barat, tu siapa yang tadbir? Allah tadbir. Bukan saintis. Bukan orang yang reti tentang geografi. Bukan manusia dengan ilmu yang mereka banggakan yang tadbir semua ni. Yang tadbir benda ni semua ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Allah creator, Allah administrator. Allah itu yang mencipta semua benda dan dia mentadbir semua makhluk yang dicipta dia. Kalau hampa tahu kata Allah cipta hampa, kalau hampa tahu kata Allah tadbir seluruh kehidupan manusia, maka you have to know Him, you have to love Him. Kamu mesti kena kenal Allah, kamu mesti kena cinta pada Allah, dan kamu mesti rasa fear, rasa takut pada Allah. Kan? Cakap kat orang kilang lama lagu tu tak apa nak angguk kan? Dia bercakap dulu. Kan? Hari Sabtu lepas saya pergi rumah MD New Straits Times. Kan? Dia managing director New Straits Times. Yang main malam tu pun datuk-datuk apa semua tu di Bukit Damansara. Tu yang pulang modal tu. Kan? Dekat depan-depan ni semua bila kita sebut Allah tu the creator, the administrator, dia hangguk ni Allah yang mengetahui. Kan? Dia faham lebih. Kita kata you have to love Him. Kita kena cinta dekat Allah. Kita pun takut dengan mereka ni. Saya nak pergi tu pun duk susah hati dah nak pakai lagu mana ni. Terus ni pakai jubah, kot takut sangat bagi mereka. Mereka takut, ni apa ni ustaz ni dengan jubah-jubah ni. Kan? Jadi sampai kat pintu nak masuk tadi ada sahabat bagi tu photostat majalah apa kan. Satu kononnya cendekiawan Islam, intelektual Islam, tulis dalam majalah tu. Dia kata janggut, jubah dan serban ini bukan pakaian Islam. Kan? Tu habis pandai lah tu. Boleh tulis macam tu habis pandai lah. Banyak lagi benda lain yang boleh tulis, boleh bagi masyarakat faham tentang Islam ni. Banyak lagi. Fikir, kalau Allah bagi dekat kita kepandaian menulis, kita guna kepandaian menulis yang Allah bagi dekat kita tu untuk menghasilkan tulisan yang apabila orang baca tulisan itu terasa gigit di hati dia. Kalau hang pandai sangat menulis, tulis, hasilkan satu kitab, satu makalah, satu apa juga dalam bentuk tulisan yang apabila orang pegang tulisan kita, apabila orang baca tulisan kita, orang rasa takut pada Allah, orang rasa gerun pada Allah, orang rasa kebesaran Allah. Guna kepandaian kita dalam menulis untuk buat macam tu. Bukan piduk tulis kata janggut, piduk tulis kata serban, piduk tulis kata jubah. Ni bukan pakaian orang Islam. Itu bukan kerja orang Islam. Tak baca kitab dah malam ni perasan hangat. Saya tak boleh lagu ni geram. Padahal benda ni dah ulas dah di Taman Kerian itu ni, tapi pasal kawan bagi pula tak ada ni hangat pula. Ingat nak bagi lupa abang buat ni. Kan nak bagi lupa abang.
Sayanglah Allah bagi dekat kita kemahiran yang sepatutnya kemahiran itu kita guna untuk Islam. Sepatutnya. Orang Kristian dia bukan padri, dia ada duit banyak, dia buat hotel. Dia bukan padri, dia bukan orang kuat agama. Cuma dia orang Kristian, dia ada duit banyak. Dengan duit tu dia invest, dia laborkan, dia buat hotel besar. Tetapi dia walaupun bukan padri, dia ingat pada agama dia. Dalam laci hotel dia bubuh Bible. Pilah hotel 5 bintang mana pun, Sheraton kah, Renaissance kah, Hyatt kah, apa, sebutlah nama-nama hotel 5 bintang. Kita masuk pergi buka laci, Bible ada dalam. Tapi orang Islam, Allah bagi pandai sikit, Allah bagi kaya sikit, nak tunjuk something dengan Allah. Something lah tu. Dalam hadis sahih jelas menyebutkan bahawa Nabi SAW amat gemar dan amat suka memakai qamis. Qamis ni baju labuh kemudian butang dia sampai sekerat ni, dia panggil qamis. Jubah baju labuh dia terus belah sampai ke bawah, yang tu dia panggil jubah. Nabi SAW adalah satu orang yang amat gemar memakai qamis. Bermakna qamis itu adalah sunnah Nabi. Nabi suka buat macam tu. Kalau kita buat juga macam tu dengan niat littiba'i sunnah, dengan niat nak ikut sunnah, kita akan dapat pahala besar kerana menghidupkan sunnah Nabi. Dah ditulis dalam majalah bahawa ini bukan pakaian Islam. Apa satu untung hang dapat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nyakit hati sungguhlah. Kan? Sakit hati semua. Islam cuba nak dirobohkan oleh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dan mengaku Islam. Orang yang macam ni cuba nak robohkan Islam. Sepatutnya orang macam ni cuba mempertahankan Islam. Pasal apa? Pasal Nabi bagi tahu kita sudah ikat janji dengan Allah di dalam alam arwah. Masa roh dulu kita dah mengaku. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita jawab, bala syahidna, bahkan kami naik saksi kamu Tuhan kami. Bila beranak keluar mai besar cerdik sikit, tak mau nak mengaku dah Allah tu Tuhan. Bila masuk masjid semayang, lagi sekali ikrar depan Tuhan. Lagi sekali lepas takbir dalam doa iftitah, lagi sekali ikrar depan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku tidak kerana lain melainkan kerana Allah Tuhan sekalian alam. Tiba-tiba benda yang Allah sebut terang dalam Quran dia engkar. Maka manusia ini dipanggil merongkai janji dia dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibat dia apa? Nabi kata illa sallallahu alaihim aduwahum min ghairihim. Allah akan hantar musuh dari luar menguasai mereka semua. Mereka nak main lah. Penolong setiausaha mereka. Setiausaha tu hak perempuan tu. Apa ke nama tu? Tak ingat pun tak berdosa. Ingat pun tak berdosa. Albright nama dia. Albright tak bercakap kali ni. Dia punya penolong dia cakap hari ni. Dia kata, nampak Malaysia nak tunjuk something. Dia kata kita something. Pasal apa kita something? Pasal kita nak pergi buat hubungan dagangan dengan Iran. Negeri yang rakyatnya juga mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana kita nak buat hubungan dagangan minyak, kerana tu kita dituduh something. Ni dia nak hantar dah pasukan dia mai, nak cek habis semua Petronas ni. Duit sokok dia lagi. Yang ni yang tak sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ambil i'tibar daripada apa yang disebut di dalam hadis itu. Kan? Kita ulang balik cara ringkas. Nabi SAW duduk dalam masjid sama dengan sahabat-sahabat besar yang lain. Datang seorang sahabat Ansar, dia masuk mai, dia tanya Nabi, apakah siapakah di kalangan orang yang beriman ini yang paling baik? Nabi kata yang paling baik ialah yang akhlaknya paling baik.
Nabi dia tanya Nabi lagi, siapa pula di kalangan orang yang beriman yang cerdik? Nabi kata yang paling cerdik ialah orang-orang yang banyak ingat mati dan buat persediaan untuk menghadapi mati. Budak yang tanya pun sengak. Kemudian Nabi SAW bagi pesan-pesan yang kita sebutkan tadi. Kita jaga, jangan kita buat benda yang Nabi pesan tadi. Mudah-mudahan mukadimah itu beri manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Malam ni kita baca Bahrul Mazi jilid 8. Bahrul Mazi jilid 8. Bahrul Mazi jilid 8, muka sebelah belakang sana kita buka muka surat 171. Bahrul Mazi jilid 8, buka muka surat 171. Bukan, muka surat 168. Depan sikit lagi, muka surat 168. Bahrul Mazi jilid 8, muka surat 168. Kita tengok bab yang dia bawa di situ. Saya rasa bab ni ada hubung kait dengan tajuk yang kita dah baca sebelum ni daripada kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muka surat 168 kita tengok di situ dia kata bab majaa fir rajuli yaral mar'ata ta'jubuh. Iaitu bab yang datang pada menyatakan laki-laki melihat ia akan perempuan yang ajnabi yang diperkenannya bagaimana memperbuatnya. Bagus tajuk ni. Cerita orang laki-laki bila dia tengok orang perempuan yang ajnabi. Ajnabi maksudnya orang perempuan yang boleh kahwin dengan dia. Bila dia tengok, dia rasa syok. Macam mana nak buat? Kan? Ni banyak jadi ni. Dulu dalam kuliah dulu pun kita sebut cerita sahabat saya, tah bini dia pergi rabuk wayar ke mana tu, televisi pun tak menyala dah. Punca pasal duk tengok Normala dalam TV. Tu aja. Kan? Ketahuilah saudaraku, perempuan ajnabi itu haram memandang akan dia pada syarak kita. Orang perempuan yang ajnabi maksudnya yang halal nikah dengan kita. Walaupun dia bini orang, tapi kalau ditakdirkan bercerai dengan orang tu, dia boleh kahwin dengan kita. Dia dipanggil perempuan ajnabi. Sengaja mengambil kesempatan melihat muka orang perempuan ajnabi, melihat dengan syahwat, maka itu adalah haram. Tak boleh. Kerana laki-laki itu apabila memandang ia kepada perempuan, maka bergeraklah hatinya, berkenan akan dia, maka jadilah suka mata itu memandangnya. Kan? Dia tak boleh. Bila kita tengok, jadi syok song-song. Bukan kita ingat nak menikah dengan dia, bukan kita ingat nak apa-apa dengan dia, cuma syok tengok. Orang ni dia macam-macam, ada setengah orang dia syok tengok kereta dia. Ada juga. Kan? Jenis dia syok tengok kereta dia. Bila dia bawa kereta pi basuh kereta apa semua, tayar bubuh, bagi hitam elok apa semua, dia parking jauh-jauh tu, dia duduk sandang tengok tu, dia syok. Kan? Ini selalu orang lelaki-lelaki lah, kerja lagu ni orang lelaki-lelaki lah. Orang perempuan yang tu dia paling menyampah. Bila dia tengok lelaki dia habis sekerat hari duk basuh kereta, duk carry tayar kereta, duk dia menyampah. Dia menyampah, kita syok. Kan? Dia nanti tengok daripada jauh tu, dia pergi tengok ke belah depan, dia pergi tengok ke belah belakang, okey, syok. Masuk rumah, bukan dah. Demikianlah juga dia syok tengok orang perempuan. Sama ada orang perempuan tu dalam televisyen, duk keluar media pun tahu dah, aku memang tak boleh menikah dengan dia ni, tapi dia syok tengok. Sampai bini dia berkata, tu dia mola tu. Bini dia kata, mola apa pula? Kata, pada mola dah. Mola dah. Islam ada sebut tentang masalah ni, dia kata. Maka demikianlah tabiat manusia itu dijadikan Allah Ta'ala. Dia kata memang manusia begitu. Sesiapa yang ada perasaan macam tu, makna dia normal. Dia satu orang yang normal. Kalau dah lepas tengok syok, apa api duk pegang, yang tu abnormal. Tapi kalau takat duk tengok syok, itu normal. Memang biasa manusia begitu, dia kata.
Istimewa pula laki-laki yang mempunyai kuat syahwatnya, maka barang mana perempuan dipandangnya, maka tidaklah diam nafsunya berkehendak kepada perempuan, sama ada ia beristri ataupun tidak beristri. Yang ni teruk lagi. Yang ni teruk, ni abnormal. Dia tengok dia dan dia syok tu tak ada kata apa dah. Kan? Dia jadi tak ketahuan. Bini orang pun dia nak, apa semua pun dia nak kacau. Kacau. Maka hendaklah tutup akan nafsu itu. Agama kata bila dah kita tengok tu berasa syok berkenan lagu mana pun, sah perempuan tu bini orang, katuk buang cerita syok tu. Katuk buang, jangan duk layan dia. Baik. Penutupnya bagi orang yang ada isteri telah diajar oleh Nabi SAW, iaitu apabila pulang ke rumah maka lekaslah jima' akan isteri. Yang ni kita dah jumpa dalam kitab Muhimmah fi ilmil hadis dulu. Bila dia diam jadi tak ketahuan tu, balik bang, balik. Terus dia tunggu saat lagi karut. Balik ke rumah bang. Maka dengan dia tertutup nafsu kerana barang yang ada pada perempuan yang dilihat itu sebagaimana adanya pada isteri juga. Sama aja. Yang kita pergi berkenan ke orang lain pasal apa? Bini kita di rumah serupalah. Apa yang ada dekat perempuan yang kita syok tu ada dekat bini kita. Sudahlah. Terus ada ikut nafsu yang gila tu sah. Demikianlah disuruh oleh Nabi kita SAW sebagaimana di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Muslim dan lainnya. Dan kata Tirmizi demikian ini, an Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fadakhala ala Zainab faqada hajatahu wa kharaja. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hampir dengan Nabi, namanya Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Katanya bahwasanya Nabi SAW terpandang ia akan seorang perempuan pada masa ia keluar daripada rumahnya, lalu di hadapannya. Maka ia pun pulang masuk kepada isterinya yang bernama Siti Zainab radhiyallahu anha. Maka ia pun langsung menyempurnakan hajatnya, yakni diajaknya isterinya berjima' dan isterinya pun lalu taat sampai habis hajat Nabi SAW. Itu dia, Nabi sendiri. Hadis ini bukanlah bermaksud nak bagi tahu kata Nabi ini satu macam punya kuat nafsu. Hadis ni bukanlah bermaksud nak kata Nabi ni satu orang yang dituduh oleh orientalis, Nabi ni seks maniak. Dah, Nabi bukan begitu. Na'udzubillah min zalik, Nabi tidak begitu. Tetapi apa yang berlaku pada Nabi yang dicatatkan di dalam hadis Nabi ini adalah sebagai panduan dan pedoman kepada umat di kemudian hari. Nabi bukan selalu begitu, tetapi sekalinya Nabi buat begitu. Pasal apa? Nak bagi tahu dekat kita ni bahawa kita kalau jadi macam tu, buat macam yang Nabi buat ni. Bila dah tengok dia mai berkenan satu macam, balik ke rumah buang, tunaikan hajat dengan isteri di rumah. Baik. Kemudian Nabi SAW pun keluar daripadanya terus mendapatkan sahabatnya. Lalu bersabda ia sebagaimana kata At-Tirmizi, wa qala inna imra'ata iza aqbalat fi surati syaitan. Maka sabda Nabi SAW pada sahabatnya bahwasanya perempuan itu apabila datang ia lalu di hadapan kita, maka datang ia pada rupa syaitan. Yakni rupanya itu jikalau buruk orangnya sekalipun berupa seperti perempuan cantik, segak dan elok, maka sudahlah siapa yang memandangnya bangkit syahwat dan bangun cita akan berkehendak. Bukanlah Nabi kata orang perempuan tu syaitan, tetapi Nabi kata orang perempuan ni bila dia main lintah depan orang laki-laki, ketika itu syaitan merupa pada dia. Syaitan sebenarnya yang attract perhatian kita, yang tarik perhatian kita suruh tengok. Sehingga kan kadang-kadang perempuan tu bukan dia lawa pun, bukan dia cantik segak pun, lebih lawa, lebih cantik, lebih segak isteri kita di rumah, tetapi oleh kerana mainan syaitan, kita tengok perempuan tu kita rasa bangkit syahwat, sedangkan kita tadi daripada rumah tengok bini tak bangkit syahwat. Itu syaitan punya kerja kan? Bukan elok pun,
Pergi duduk renung tengok-tengok kenin nipis saja. Kan? Buat kerja haram. Kenin tu cabut nipis naik melengkung. Tu hak kita jadi tak tahuan tadi ni, tengok dengan kenin nipisnya, dengan atas pelupuk mata bubuh biru biji omnya macam siapa dia rimbuk lebam. Kita satu macam punya rupa, tapi kita jadi satu macam dekat dia. Kan? Bukan lawa pun macam tu, tapi oleh kerana mainan syaitan kita tertarik dengan dia. Maka jadilah ia mendatangkan was-was dan sesat dalam hati, seolah-olah mau ia memimpin kepada menurutkan hawa nafsu dan syahwat itu. Dia sampai peringkat tu, sampai dengan kerana tengok orang perempuan tu lalu aja, dia heret pemikiran kita bawa pergi jauh, sampai ke peringkat kalaulah aku boleh berzina dengan dia ni. Subhanallah. Ada orang yang kena penyakit sampai macam tu, ada. Maka hendaklah dia istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan punya kerja. Dia rentak hati kita, suruh ingat benda-benda tak elok. Dan lebih teruk lagi, balik sampai di rumah, bila dia bersama dengan isteri, dibayangnya isteri tu macam muka perempuan hak dia jumpa di tengah jalan tadi. Maka di sini kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama ni, depa tulis barang siapa yang bersama dengan isteri sedangkan dalam hatinya dibayangkan orang yang lain daripada isteri, maka dosanya seperti dosa orang yang berzina. Kata ulama, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, dia nak menggambarkan dosanya. Kita dosa dengan Allah dan kita dosa dengan isteri kita. Dosa tu tak boleh macam tu. Maka sudahlah ia rupa syaitan pada menarik mereka laki-laki kepada tidak baik. Maka perempuan tu dia merupa macam syaitan. Dia tarik kita sehinggalah kita rasa tertarik untuk buat perkara yang tidak baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa a'jabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mislal ladzi ma'aha. Maksudnya, maka apabila terlihat seorang kamu akan perempuan, maka perkenan ia akan dia, maka hendaklah pergi ia jima' akan isterinya, kerana bahawasanya faraj yang ada serta itu serupalah dengan yang ada serta perempuan yang dilihat itu. Itu dia beritahu betul-betul. Tak ada apa istimewa pada perempuan yang kita duduk teringin tu, serupa aja macam isteri kita yang halal yang duduk ada di rumah. Ni sikit hari lagi dia masuk musim Isra' dan Mi'raj. Adalah pula cerita kita dengar. Nabi SAW ketika dibawa dalam perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, nak sampai ke Sidratil Muntaha, di antaranya diperlihatkan kepada Nabi SAW satu kumpulan manusia yang mereka itu memakan daging yang busuk bangkai dan meninggalkan daging yang dimasak elok. Jibril kata pada Nabi, wahai Muhammad, itu gambaran manusia, orang laki-laki yang di atas dunia dulu sudah ada isteri yang halal di rumah, tetapi pergi cari perempuan yang tidak halal di luar rumah. Seumpama diletak dua daging depan dia, satu daging bangkai busuk dah, dan satu lagi daging orang masak sedap elok, dia saja tak mau makan hak halal hak elok ni, dia pergi makan bangkai yang haram. Jadi kita ambil iktibar benda-benda ni. Baik. Kata dia, kalau dia perbuat demikian itu, maka sejuklah syahwat dan tenanglah hati serta tertolak daripada was-was yang celaka itu. Bila dia main tekanan nafsu satu macam, Nabi kata pergi selesai dengan isteri kita. Bila selesai, hilanglah segala kacau dalam hati. Itu sebab orang perempuan dosa besar. Orang perempuan ni dosa besar. Apabila suami balik ke rumah nak ajak dia bersama, tiba-tiba dia menolak ajakan suami dia, sehinggakan suami dia tidur malam tu sampai ke pagi dalam keadaan hati tidak tenteram. Ada ke orang sampai jadi tak tenteram? Nanti saya tak tahu lah. Tapi agama kata begitu. Agama kata begitu. Sehingga kan kalau sekiranya Nabi tengah masak roti di dapur, dalam hadisnya kata, dan suami, isteri tengah duk masak roti di dapur dan suami dalam keperluan masa tu, Nabi kata tinggal roti tu, biarlah angin hentung apapun,
Jangan sampai hamba Allah ni rentung. Kan? Adalah orang telefon mai kan, orang perempuan telefon mai, dia kata ustaz ni, ustaz tolong nasihat sikit ni, terutamanya kuliah ustaz kilang lama. Dia kata, saya kata apa pasal? Dah lah ni masalah suami saya ni, dia ni duk rajin lah pergi duk dengar mengaji ceramah apa semua ni. Ambo dia kata sampai tiap-tiap malam nak tu saya tak tahu makna apa lah. Dia kata sampai tiap-tiap malam kan. Ustaz cuba bayanglah ustaz, dia kata sampai tiap-tiap malam ni tak maulah, dia kata kan. Betul, saya fahamlah. Dia bila saya bantah aja dia nanti pasang keset ustaz. Kasak sungguh. Saya kata ni syekh mana ni? Saya kata suruh habang main nama, saya nak buat pengumuman suruh angkat tangan kan. Dan dia kata lagu tu lah, yang ni betul ni abang ni, abang dalam masjid ni betul kan. Dia kata lagu tu lah ustaz. Dia kata jadi lagu ni lah ustaz, kita ni kalau duduk makan nasi sampai tiap-tiap hari, kadang-kadang jemu juga, sekali-sekala sulam lah dengan sate, sekali-sekala sulam dengan kuih tiaw. Dia kata lagu tu lah, kalau nasi sampai semedang tak daya juga kita ni. Saya kata ni nak kiah pergi ke mana ni kan. Saya kata terasa duk kiah lagu tu tak mau. Cerita dia lagu ni, sembang elok-elok lah dengan suami ni. Tak apalah suami ni nanti saya abang lah, di kilang lama nanti saya abang lah kan. Ambil besar sangat hang pun kan. Batuk padan lah kan. Kita tak boleh lah dera dia. Sungguh lah memang agama marah lah kalau orang perempuan ni tak mau nak serve, tak mau nak layan suami dia tiap-tiap malam. Bila suami dalam keperluan, isteri tak mau layan, itu salah, betul. Memang agama kata begitu. Tapi dalam masa yang sama, agama nak imbang balik kita ni. Dia nak imbang balik kita, biarlah kita pun meraihkan juga orang perempuan ni. Kena raih juga kan. Kita tengoklah kalau dia tersedut abang panjang-panjang lah, yang tu semua faham lah kan. Jadi faham lah, setakat tu kita abang faham lah. Jangan sampai ke peringkat dera tak mau lah kan, gitulah. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud. Ada lagi hadis lain cerita yang sama. Dan katanya lagi bermula hadis Jabir itu ialah hadis yang sahih, hasan lagi gharib. Masalah berkahwin itu apa faedahnya? Wahai saudaraku, berkahwin banyak faedahnya. Setengah daripadanya menghasilkan anak. Dia kata kahwin ni banyaklah faedah, banyak. Di antara faedah kahwin ialah untuk dapat anak. Yang ni kita dah baca dalam muhimmah dulu. Dan memeliharakan diri daripada was-was syaitan. Ini lagi satu faedah kahwin, ialah bila kita kahwin, bila kita dah ada isteri dan sebagainya, kita lebih terpelihara daripada pengaruh syaitan. Orang laki-laki kalau tak kahwin lagi, bila dia main tekanan nafsu, dia nak release tekanan nafsu dia buat benda yang agama tak bagi buat kan. Apa dia panggil dalam bahasa tu, masturbation ke apa? Dia main dengan tangan dia sendiri. Ada satu hadis yang dhaif. Dia kata barang siapa yang buat benda tu, guna tangan untuk memuaskan nafsu, maka tidak ada air dalam dunia ni yang boleh menghilangkan janabah dia. Tak boleh. Orang laki-laki cuma boleh melepas nafsu dia melalui jalan jima' dengan isteri, satu. Ataupun kalau sekiranya dia hanya ada seorang isteri dan isterinya di dalam kesulitan, isteri dia dalam datang bulan, maka isteri dia boleh guna tangan isteri untuk memuaskan nafsu dia. Itu harus. Kalau tangan dia sendiri, itu haram. Kalau tangan isteri, itu harus, dia kata. Tetapi kalau sekiranya dielak, itu tetap lebih baik. Kalau sekiranya nak elak sampai boleh menyebabkan dia buat maksiat yang besar, maka isteri diharuskan guna tangan isteri untuk melepaskan nafsu dia. Ini agama punya cerita. Kita kena bagi tahu benda ni, sebab benda ni kadang-kadang dia jadi penyakit di kalangan anak-anak muda kita yang belum kahwin ni. So kita kena beritahu benda ni. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya, faedah yang kedua bagi kahwin itu memeliharakan diri daripada was-was syaitan dan memecahkan akan syahwat
dan menolakkan daripada kebinasaan hawa nafsu, dan memalingkan pandangan mata daripada memandang barang yang tidak layak dipandang, dan memelihara akan faraj daripada mengerjakan yang haram. Itu semua faedah. Orang kahwin itu dia faedah yang dia akan dapat. Maka kepada ialah isyarat Nabi SAW di dalam sabdanya, man nakaha faqad hasana nisfa dinih falyattaqillaha fi syatril akhar. Artinya, barang siapa kahwin maka sesungguhnya terpelihara setengah daripada agamanya, maka hendaklah takut akan Allah pada setengah yang lain lagi. Ini kita kena jaga. Kata Imam Ghazali, dan telah mencaci setengah orang akan kelakuan orang sufi kerana suka makan banyak dan suka kahwin. Orang sufi, orang yang terlibat di dalam bidang tasawuf, kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang mereka makan banyak sampai mengalahkan orang biasa ni makan. Kadang-kadang mereka kahwin cukup ramai. Maka ditanya oleh seorang yang ada mempunyai agama, apa yang kamu caci orang-orang sufi itu? Maka jawabnya, orang sufi itu mengapa suka makan banyak? Kata orang yang beragama itu, jikalau kamu lapang sebagaimana mereka berlapang, maka tidakkah kamu makan sebagaimana mereka makan? Orang sufi ini mereka biasa dalam training mereka, dalam latihan mereka lapang. Mereka ambil sempena daripada cerita Nabi SAW ketika kena boykot. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, Nabi pernah kena boykot daripada tahun 7 sampai tahun ke-10. Nabi SAW dan Bani Hashim kena boykot, sehingga ke sahabat-sahabat ni tak boleh tahan dah. Tahun yang ke-7 sampai tahun ke-10 nubuwah Nabi jadi Nabi. Nabi kena pulau, disekat segala hubungan perdagangan, hubungan jual beli, hubungan hari-hari, semua sekali disekat, kena boykot. Sehingga ke sahabat-sahabat tak boleh tahan lapang, pergi jumpa Nabi. Abang, ya Rasulullah, kami lapang. Nabi angkat baju dia, tunjuk perut Nabi kepeh. Nabi ikat batu dengan kain serban di perut dia. Nabi ambil batu sebiji, buh di perut tu, ikat dengan kain serban dia, nak tahan perut lapang. Nabi SAW dalam tempoh dia jadi Nabi, dia melalui suasana lapar yang begitu. Maka orang-orang sufi ni, ahli-ahli tasawuf ni, mereka nak rasa macam yang Nabi rasa tu saja, mereka lapakkan diri mereka saja, nak ambil rasa derita, nak ambil rasa sengsara Nabi tu, nak ambil rasa tu, buat macam tu. Setelah rasa dah macam mana lapaknya, peritnya, menahan lapak sampai 2-3 hari, bila dah habis, dah tempoh 2-3 hari, dia makan banyak lah. Maka bila orang komplain kenapa orang sufi kadang-kadang dia makan banyak, orang tu jawab, dia kata, kalaulah kamu duduk tempat mereka dan kamu dipaksa lapang seperti mana yang mereka lapang, tidakkah kamu juga akan makan banyak seperti mereka? Bukanlah orang sufi ini sepanjang-panjang hidup makan banyak, tetapi dia ada waktu-waktu dia sahaja dia makan banyak. Kata pencaci itu lagi, mengapa mereka nikah banyak? Maka jawabnya, engkau pun demikian juga. Jikalau engkau pelihara matamu daripada pandang yang haram dan engkau pelihara faraj kamu sebagai mereka memeliharanya, nescaya nikah banyak kamu seperti mereka itu nikah. Serupa macam lapang tadilah, bila duduk tahan lama sekali dia lajak. Begitu. Bukan salah orang sufi, dia kata, tetapi latihan mereka menyebabkan mereka jadi begitu. Kan? Kita dulu dengar cerita orang sufi ni banyaklah. Hasan al-Basri, Abu al-Mughis, Husin al-Hallaj dan sebagainya. Ada seorang ahli sufi itu, dia punya nak cetuskan rasa takut pada Allah dalam diri dia, sampai dia bersumpah tiap-tiap kali kalau dia buat salah, dia akan tulis di baju dia. Tiap-tiap kali dia buat salah, dia nanti tulis di baju dia. Bila dia tengok di baju dia tu penuh tulisan tentang kesalahan dia, dia teriak. Dia cukup sedih, dia teriak, dia menangis di depan Allah kerana dia gagal menjaga diri dia daripada buat salah.
Apa contoh kesalahan yang ahli sufi ni buat? Apa contoh kesalahan dia? Tak ada apa. Dia terlupa dekat Allah. Bukan kesalahan berzina, bukan kesalahan pergi buat nyai orang. Kesalahan dia terlupa pada Allah sedetik. Dia wajibkan diri dia ingat Allah pada tiap-tiap detik. Dia tak mau lupa pada Allah. Dia kalau jatuh tangga, masa duk guling jatuh tangga tu, Alhamdulillah, 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 muka senyum. Bila sampai di bawah lantai ni, kata berhenti, menangis. Orang tanya, pasal apa kamu masa duk guling tadi, kamu duk sebut Alhamdulillah, nampak senyuman di muka kamu. Bila kamu sampai atas lantai, kamu berhenti di sini, kamu menangis. Pasal apa? Dia kata, masa aku duk guling jatuh tadi, aku sakit. Masa aku sakit, aku cukup ingat pada Allah. Bila aku sampai di bawah ni, aku dah habis, dah tak sakit dah. Aku takut, aku lupa pada Allah. Oh, kalau dalam masyarakat kita lah, kata gila. Kata gila, kita bukan mau fikir lama-lama. Bukan cara senang, gila buat ni. Senang lagu tu. Okay. Orang-orang yang terlalu-lalu rindu dan cinta pada Allah, bila tengok binatang, tengok lembu, tengok kerbau, tengok semut, teriak. Orang tanya mereka, apa ni? Bila tengok benda-benda ni semua teriak pasal apa? Dia kata, aku kenangkan diri aku. Aku tengok lembu, aku tengok kambing, aku tengok semut. Mereka ni semua sudah tentu dah tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisap yang boleh membawa ke neraka. Sedangkan aku akan dihisap oleh Allah, dan hisap aku, kalau nasib tak baik, aku ke neraka. Sedih ni diri aku ni. Pasal aku ni kalau nak banding dengan binatang, mulia lagi dia, kerana dia akan ke syurga. Orang-orang yang macam ni banyak dibela oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca dalam kitab Ihya dia, dia bela orang-orang yang macam ni. Baik. Masalah, dia kata terpandang kepada perempuan sampai jatuh naik syahwat, bagaimana dibuat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, tak mana tadi? Dia kata itu, pendeknya berkahwin itu makanan bagi arwah dan pengenyang bagi perut. Arwah makna dia roh. Orang yang berkahwin, rohnya, nalurinya dipenuhi. Orang yang kahwin dengan orang yang tak kahwin, nak jadi imam pun orang ambil kira. Nak naik jadi imam ni, kalau ada dua pilihan, satu pilihan orang yang berkahwin, satu pilihan orang yang tak berkahwin, maka lebih aula tolak orang yang dah kahwin naik jadi imam. Kalau sekiranya faktor-faktor lain mereka ni sama. Dari segi faqih dalam agama, A dengan B sama. Dari segi bacaan, tajwid dan sebagainya, A dan B dua-dua sama. Nak tolak siapa jadi imam? Dia ni pun faqih alim, dia ni pun faqih alim, dia ni sama dua-dua. Tengok dari segi hak mana dah kahwin, hak mana belum kahwin. Hak kahwin dah, maka dia lebih aula jadi imam. Pasal apa orang-orang yang macam ni lebih aula jadi imam? Pasal hati dia dipenuhi dengan ketenangan, berbanding dengan orang tak kahwin, hati dia serabut. Baik, dia kata, dan sebab bagi cuci hati dan bersih daripada lintasan yang jahat-jahat. Orang yang dah menikah ni nak lintas jahat apa? Kalau duk lintas jahat juga memang jahat sungguh lah. Kan? Kita dah ada di rumah bagus punya, ada apa pergi duk ingat jahat-jahat apa pula? Kalau ingat juga memang jahat sungguh. Tak patut sangatlah begitu. Baik. Dia kata, maka kerana itulah disuruh oleh Nabi SAW, apabila seorang itu ada terlintas dalam hatinya mau jima dengan sebab terpandang satu perempuan, maka lekaslah jima isterinya, nescaya hilang was-was di dalam hati itu. Dia suruh jalan penyelesaiannya begitu. Tapi janganlah jadi macam Syekh bini dia telefon tadi ni. Kan buka aja televisyen, tengok zat pergi masuk bilik. Bini dia kata, sangat atuk lebayan ni. Tak boleh tengok pelik sikit, nak masuk bilik tu saja. Tak maulah lagu tu, kan? Tapi itu jalan untuk melepaskan diri daripada terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Masalah terpandang kepada perempuan sampai jatuh naik syahwat, bagaimana dibuat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan bermula hadis dalam masalah 254 itu bahwasanya disunatkan bagi seorang laki-laki yang beristeri apabila terpandang ia kepada satu perempuan, maka bergerak syahwatnya bahawa pergi ia jima isterinya atau jariahnya supaya tertolak syahwatnya dan tenang hatinya, dan berhadap hatinya atas apa yang baik diperbuatnya. Tujuan dia begitu.
Itu sebab kita dah baca dalam kitab Muhimmah kita dulu, ada di kalangan ulama-ulama besar dulu, dia buka puasa dengan jima. Kan, dia buka puasa dengan jima. Ada yang buka puasa dengan korma sebiji, lepas tu jima. Ada yang begitu. Pasal apa? Pasal dia nak jaga khusyuk semayang sat lagi. Kita dengar lagu tu kata, pengotor. Tak boleh kata pengotor. Dia bukan pengotor. Dia satu orang yang bila semayang, dia mau hati dia tu solid ingat dekat Tuhan. Dia tak mau ingat kacau-kacau ni. Kita ni semayang tak khusyuk pasal apa? Pasal kita ada banyak agenda yang tak selesai. Orang counselling kata apa? Unfinished business. Dia kata ada banyak sangat bisnes yang tak habis. Itu sebab semayang kita sabut. Banyak kerja lagi nak buat lepas ni. Jadi kita semayang pun duk ingat kerja kita tu. Jadi semayang kita tak khusyuk. Duk ingat ni habis-habis mengaji ni sendiri, semayang-semayang Aisyah, bagi-bagi salam, aku nak belah dulu takut balas kasut. Itu pun unfinished business juga. Jadi duk ingat kasut orang nak balas. Semayang pun tak khusyuk. Tapi kalau semua orang yang main, semualah syarat dia semua, jangan ada seorang pun. Semua yang main ni solid semayang dia. Kasut tak hilang. Kan, kasut tak hilang. Kita mengkerian baru ni, kita baru baca kan? Kita baru habis baca bab ambil barang orang apa semua, tak boleh ambil barang orang. Habis-habis mengaji nak keluar, ada satu sahabat main, ustaz, baru baca ya ustaz, baca apa kata? Dah kita baca bab tasat ni, jangan ambil barang orang. Balas saya punya radio kaset lah. La ilah Allah, saya kata nanti saat jangan kata balas lagi, kod dia tersilap ambil kod. Masa banyak ni maklum sajalah. Kod dia tersilap ambil kod. Saat lagi dia sedang dia patah balik mai ke apa ke, tunggu salah kata kat dia. Balas dah kata. Nanti saat dulu ambil hang kod. Kan? Nanti saat dulu. Betul ke kawan tu balas? Kan, kawan tersilap pun boleh jadi. Jadi kawah ambil tu pun satu juga, kawah tuduh ni pun dua juga. Jadi yang ni lah kita tak sono, kita mau bagi elok belakang lah. Semua mau bagi elok. Kan? Baik, jadi kita kena selesaikan semua benda-benda ni. Bila benda ni selesai semua, semayang kita insya-Allah Allah bagi khusyuk tu, Allah bagi. Kan? Maka itu sebab ulama-ulama besar ada yang buat begitu. Habis-habis makan korma tu, pergi selesai jima' dulu. Lepas selesai jima', mandi-mandi apa semua siap, baru semayang maghrib. Dia semayang tu lega rasa. Kan? Berbanding dengan semayang Tuhan kata lah. Baik, masalah dia kata. Apa makna perempuan yang terpandang berupa syaitan pada hadis itu? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi apabila dia kata perempuan ni bila dia lalu depan kita, dia berupa syaitan? Apa maksud dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah berkata ulama, makna sabda Nabi SAW, perempuan apabila berhadap datang maka nampak serupa syaitan, ialah maknanya telah berkata ulama, ialah isyaratkan hawa nafsu dan pimpinnya kepada fitnah dengan sebabnya. Kerana telah dijadikan Allah pada nafsu laki-laki itu cenderung kepada perempuan dan bersedap-sedap dengan memandangnya dan barang yang ta'aluk dengan dia, maka jadilah ia diserupakan dengan syaitan pada pimpinnya kepada kejahatan dengan sebab was-wasnya dan juga gubahannya. Maka diistimbatkan orang pada ini hadis akan sayogianya bagi perempuan-perempuan itu jangan keluar ia antara beberapa laki-laki melainkan kerana darurah. Orang perempuan ni kalau kita baca dalam tafsir Quran sendiri, dia jelaskan bahawa orang perempuan ni adalah zina. Zina maknanya perhiasan. Allah jadikan orang perempuan ni memang perhiasan. Rupa dia tak serupa rupa kita. Kalau orang perempuan rupa macam kita, kita pun tak mahu. Pasal rupa kita ni rupa laki-laki, orang perempuan mahu. Memang Tuhan bagi jadi lagu tu. Kalau orang perempuan rupa macam kita, buat apa menikah dengan dia? Rupa serupa kita. Allah bagi jadi rupa dia tu rupa perempuan lah. Bila kita tengok jadi syok. Allah jadikan pipi dia, biji mata dia, hidung dia lain lah, tak serupa kita. Allah bagi jadi fizikal dia tak serupa kita. Semua tu perhiasan. Tengok tu jadi syok, jadi seronok, jadi tak ketahuan. Yang ni yang dikatakan fitnah depa ni. Walaupun mereka ni tak main dalam bentuk, dalam form yang menggoda kita, tapi
hakikat kejadian diri mereka tu sendiri sudah cukup untuk jadi fitnah. Tambahlah pula dia pergi main pula benda Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi badan kat dia cantik, dia saja goyang-goyang depan kita. Tuhan bagi dekat dia suara lembut, saja dia buat cakap lembut dengan kita. Yang ni lagi karut. Kalau dia tak buat begitu pun, orang laki-laki dah jadi terganggu dah dengan dia. Maka itu sebab dia kata Nabi SAW pesan orang perempuan ni tanpa darurat jangan saja-saja pergi duduk lintas depan orang laki-laki banyak-banyak. Jangan. Tanpa darurat saja duduk pergi balik depan orang laki-laki, tak mau macam tu. Dan pula sayogia bagi laki-laki jangan paling pandang kepada pakaiannya dan berpaling daripadanya semata-mata. Duduk perhati tengok belah. Tengok bila orang perempuan lalu kot tepi pintu, cahaya cerah tu duk perhati tengok. Sembang pula sama-sama ada pengotak semua. Ada ni kita dengar ujung-ujung telinga jenis nakai macam ni kan. Lalu kot bayang tu cerita cakap sama-sama dia tak mau lalu tu kita pergi duk cari penyakit buat apa. Tak usah tengok lah. Nanti saya duk tahu dah dia nak lalu kot tu buat tengok buku ke, buat tengok ke lain ke apa ke. Ada juga buat tengok lain, tengok cermin, tengok juga sana. Ya ni yang kata alim kucing ni, tak mau lah. Kan? Kiranya tak usah tengok. Pasal apa? Dengan melihat itu menjadi punca fitnah. Punca. Tak mau. Masalah jima isteri itu bolehkah diajak akan dia barang mana waktu? Yang ni cerita hasil kita tadi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ulama hanya sahaja memperbuat Nabi SAW jima isterinya kemudian daripada nampakkan perempuan seperti dalam hadis pada masalah tadi kerana menyatakan bagi segala sahabatnya dan menunjukkan mereka itu akan apa yang sayogia mereka perbuat pada waktu itu, maka mengajar ia akan mereka itu dengan perbuatannya dan perkataannya. Dan pada hadis itu menunjukkan tiada mengapa menuntut suami akan isterinya kepada jima siang hari dan lainnya. Jika isterinya masyghul makna sibuk. Jika isterinya sibuk dengan apa yang patut ia tinggalkan, pasti ditinggalkan. Dia kata isteri ni walaupun sibuk tapi benda tu boleh tinggallah untuk penuhi kehendak suami. Itu asas hukum dalam agama. Tengah duk basuh kain, monti dulu kata. Pasal apa? Pasal basuh kain, sibuk basuh kain, kalau sekiranya berhenti tak jadi mudarat apa-apa. Tengah duk bakar roti pun suruh berhenti, tambah basuh kain, tak ada apa kan. Jadi sebarang sibuk kalau sekiranya ditinggalkan tidak bawa mudarat, maka kena tinggallah, kena pilihan suami. Kerana bahawasanya barangkali tiada terlawan oleh suami akan syahwatnya, maka jadi mudarat dengan sebab takhir itu. Dan mudarat itu pada badannya atau pada hatinya dan matanya. Dia kata kadang-kadang suami ni tak boleh sangat dah, tak boleh sangat dah, dengan sebab isteri kita netizen nak perhabis sebesen lagi, jadi tak tahuan dah di luar mah. Tak maulah sampai lagu tu, tak mau kan. Jadi laki ni pun satu lah, tak usah lagu tu lah kan, tak usah lagu tu. Walaupun hukum agamanya begitu kan, nampaknya memihak pada laki-laki, nampaknya orang perempuan ni sama ada suka tak suka kena turut, tapi sebagai orang Islam yang baik akhlaknya kan, yang tadi mukadimah tadi ni, sebagai orang Islam yang baik akhlaknya, ra'ilah isteri. Bila dah nampak dia tak senang dan sebagainya, jangan paksa dia, pergi ambil ayat sembahyang ratiblah seorang-seorang kan, bagi dia turun baliklah pelan-pelan, bagi nafsu tu turun baliklah. Ratib tak mau jadi, buka Quran baca, tak mau nak jadi juga baca darah pula kan. Bini pun tengok nampak lorak dah, dia kata montilah basuh kain dia pun kan. Jadi lagu tu lah kan. Jadi mudah-mudahlah kita ambil yang tibar daripada pesan Nabi SAW dalam hadis ni, wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok bab majaa fi haqqi zauj 'ala al-mar'ah, cerita tentang tanggungjawab suami, wallahu a'lam. Bolehkah, bolehkah mengerjakan umrah berserta dengan melancong ke tempat lain?
seperti Baitul Maqdis, Mesir, Jordan, London dan lain-lain dalam satu package. Apakah pandangan Islam dalam perkara ni? Baik, jawab dia boleh lah. Jawab dia boleh. Pasal apa nama tak ada apa, memang boleh. Kata tak ada salah apa. Bahkan kalau kita pergi seperti tempat-tempat yang disebut ni, Baitul Maqdis, Mesir, Jordan dan sebagainya, ini tempat-tempat yang banyak sejarah Islam di sana. Sebaik-baiknya kita pergi lah. Kalau Allah bagi dekat kita rezeki lebih, duit ada lebih sikit, mau pergi tempat-tempat ni, mau pergi tengok. Kan? Yang dikatakan Baitul Maqdis tu bagaimana? Kiblat pertama orang Islam, amat wajar kita pergi ziarah dia. Pergi tengok yang kata batu tergantung tu macam mana. Kan? Batu yang kata tergantung tu macam mana, betul ke tak betul? Ada sahabat-sahabat kita yang pergi dan berpeluang untuk naik pergi sampai ke atas tu, tengok sungguh batu tu memang tidak ada sangkut di mana-mana, duk terapung di situ. Tapi ini ikut angin. Askar Israel yang duk jagalah. Ada waktu dia tak bagi, ada waktu dia bagi. Siapa yang pergi kena kebetulan dia mood tengah baik, boleh naik lah, boleh naik pergi sampai ke atas, tengok nampak tu batu tu. Memang dia tidak lekat di mana-mana yang ada di keliling tu. Mereka dah buat binaan naik dah pergi, tapi tak sampai ke batu yang tergantung tu. Dan kiri kanan pun memang tak bercantum ke mana-mana. Nampak batu tu duduk terapung-apung tu. Itu kita kena pergi tengok. Baru kita rasa, oh rupa-rupanya benda yang disebutkan di dalam sejarah Islam dan sebagainya memang betul ada benda tu. Kita pergi Jordan, kita pergi tengok yang dikata Bahrul Mayyit, yang dikatakan laut mati itu bagaimana. Betul ke kata orang pergi masuk dalam tu tak tenggelam, dia terapung naik ke atas dan sebagainya. Betul ke yang dikatakan dia ni orang panggil laut, sedangkan dia adalah tasik yang besar. Dia bukan laut sebenarnya, dia satu tasik besar. Tapi pasal apa orang panggil laut? Pasal dia ada ombak dan ayak dia masin. Masin dia terlampau masin. Yang peliknya tasik mana boleh ada ombak, tapi Allah bagi jadi ombak di situ. Bila kita tengok tu, kita relate dengan kebesaran Allah. Kan? Islam ni dia ada dua jenis ayat. Satu dia panggil ayat-ayat yang makru'ah. Satu dia panggil ayat-ayat yang manzurah. Makru'ah daripada perkataan qira'ah, baca. Ayat yang boleh dibaca, Quran lah. Tanda kebesaran Allah yang pertama, ayat yang makru'ah. Kita buka Quran boleh baca, kita baca tu rasa kebesaran Allah. Yang kedua manzurah, daripada perkataan nazarah, tengok. Bila kita tengok benda-benda yang Tuhan bagi jadi dalam dunia ni, terasa kebesaran Allah. Hak Tuhan kata tu sesungguhnya ada. Pergi tengok no, gua Ashabul Kahfi no, pergi tengok. Kita dah duk mengaji, duk dengar orang baca kitab, duk baca hadis dan sebagainya. Kita dah banyak maklumat dah. Cumanya maklumat ni tidak disokong dengan melihat benda betul. Bila pergi tengok yang dikatakan gua Ashabul Kahfi, kita pasang balik dengan ilmu yang kita belajar. Oh, yang kata 7 orang pemuda termasuk dengan seekor anjing duduk dalam ni. 309 tahun Allah lenakan mereka. Tiba-tiba Allah jagakan mereka, sama-sama mereka tu berbalah. Hak seorang kata kita tidur sekerat hari, hak seorang kata kita tidur 1 hari, hak seorang kata tak, kita terlelap saat saja. Sehinggalah satu orang daripada mereka keluar pergi nak membeli barang di pekan tu, keluar pergi, duit dia bawa tu, duit yang dah 300 tahun dah, orang tak pakai dah duit tu. Orang duk tengok dia, duk heran, dia ni siapa, tak pernah kenal dalam masyarakat kita. Kemudian orang habang kat dia, kata ni duit lama ni. Dia kata lama apa, kami baru masuk dalam gua aja. Akhirnya dia cerita. Oi, orang kata Raja Dikianus yang kamu kata ni dah mati 300 tahun dah, lama dah. Dia macam nak percaya, tak percaya begitu. Akhirnya orang ikut dia, balik mai sampai ke gua ni, balik habang kat kawan-kawan dia, barulah sah bahawa sesungguhnya Allah lenakan mereka 309 tahun. Kemudian Allah matikan balik mereka. Bila kita pergi ke sana, kita boleh tengok actual place, tempat yang sebenar. Oh, begini. Rupanya benda ni exist. Ada. Bukan cerita dongeng yang kita dah baca dalam buku-buku lama. Dah, benda tu ada. Itu faedah kita pergi ziarah tempat-tempat macam ni. Dan banyak lagi lah. Pergi ke Mesir, kita boleh tengok hasil peninggalan Fir'aun dan sebagainya. Kita duk baca cerita Fir'aun ni hebat ni, sampai ke peringkat mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi.
Calang-calang orang tak mengaku Tuhan, tapi Fir'aun mengaku Tuhan. Apa hebat Fir'aun ni sampai dia mengaku Tuhan? Pergi sana tengok, oh patut dia mengaku Tuhan. Rupa-rupanya dia boleh buat benda-benda ajaib banyak di sini. Kemudian dalam Quran kita jumpa ayat yang mengatakan Fir'aun ini Allah akan jaga jasad dia tidak reput. Bukan kerana nak memuliakan dia, seperti orang yang hafaz Quran, jasad tak reput kerana nak muliakan dia. Tetapi Fir'aun, Allah pastikan jasad dia tidak reput sebagai satu penghinaan pada dia, supaya orang boleh tengok dia sampai hari ini, dan orang boleh mencaci dan menghina dia. Ada sampai hari ini. Jadi bila kita pergi tempat-tempat macam ni, Baitul Maqdis, Mesir, Jordan dan sebagainya, kita boleh nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita nak umrah. Bila sampai di sana kita buat umrah, mudah-mudahan hati lebih khusyuk lagi. Pasal kita dah tengok, kita dah yakin dengan kebesaran Allah, kita sampai di Baitullah, di rumah Allah. Kita tengok yang kata Baitullah tu terseragam biji hitam duduk di situ. Rasa bergegap hati kita, rasa gerun kita pada Allah. Kita tawaf Kaabah tu dengan hati yang khusyuk, minta Allah ampunkan dosa kita. Kita tengok semua ni dengan mata yang penuh keyakinan. Habis tawaf semua tempat sa'i. Sa'i Safa Marwah, sambil duk sa'i, sambil duk ingat bagaimana pahit getir Siti Hajar mencari ayam untuk anak yang baru lahir. Kita hari ni yang duk sihat baru sudah kena mango juice. Kau dia kena minum mango juice baru syok. Baru sudah kena mango juice, sehat elok tu, pergi duk sa'i tu pun lidah tu julok penat. Siti Hajar dulu pergi tinggal di tengah panas terik, tak ada bumbung, tak ada kipas angin, tak ada apa, ayam pun tak ada, berlari sana sini, sehinggalah daripada tapak kaki anak dia tujai tanah, tiba-tiba keluar ayam. Dia duk kepung ayam tu, zam-zam, maknanya jangan bagi lari ayam, jadi telaga zam-zam. Bila kita pergi sana, kita boleh relate dengan benda-benda yang kita dah belajar. Dia punya karan kuat lah. Maka umrah itu tidak jadi satu pelancongan biasa, tetapi umrah itu menjadi satu ibadat yang membawa makna. Yang ni kita nak, kan? Jadi kalau tanya saya boleh tak boleh, saya kata boleh. Bahkan itu sebaik-baiknya bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang ada duit. Dia tanya, dia kata di masjid Sungai Rambai, ustaz kata orang yang bernazak cukup kepala dan sebagainya. Ustaz kata berkenaan orang yang bernazak dengan cukup kepala berbeza pula dengan keadaan saya lebih senang kepala botak, dan ia menjadi amalan mingguan saya. Adakah ini satu tabiat yang tak baik? Tak ada salah apa cukup kepala ni. Syekh ni dia silap faham. Kita bukan kata tak boleh cukup kepala. Kita ulah di Sungai Rambai tu cerita nazak. Nazak ni Nabi kata orang yang banyak bernazak adalah orang yang bakhil. Lebih baik kita buat sesuatu benda itu tanpa terpaksa. Bila kita nazak jadi terpaksa. Sedangkan kita boleh buat ibadat tanpa paksa. Kalau nak nazak puasa, jangan nazak puasa, lebih baik puasa sunat. Itu lebih baik. Tak ada siapa paksa kita, dengan kerelaan hati kita puasa sunat. Berbanding dengan kita nazak nak puasa, maka nazak sudah jadi wajib. Kalau tak buat berdosa, dah tak buat berdosa baru nak buat. Maka orang yang selalu bernazar itu orang yang bakhil. Kemudian saya buat contoh, kan, pergi nazak macam-macam, nazak nak cukup kepala lah apalah, biar budak-budak kecil cukup kepala, sudahlah. Cakap tu tidaklah bermakna cukup kepala tu salah, kan? Tapi tak usahlah duk nazak nak cukup kepala. Tapi kalau nak cukup tiap-tiap minggu, cukuplah, tak ada apa-apa, kan? Tak ada apa-apa, cukuplah. Dia mungkin jenis kalau rambut tumbuh dia tak boleh, dia rasa macam buah kelulut ke apa kan, jadi dia cukup, dia rasa lega, cukuplah, kan? Macam kita pergi Mekah masa tahallul, selepas kita melontak di Jamratul Aqabah pada pagi 10 tu, disunatkan cukup semua sekali. Bagi orang yang sayang remueh, disunatkan potong sekurang-kurangnya 3 helai rambut.
sayang rambut dia, jaga elok apa, potong 3 helai aja. Bagi orang yang Allah rambut ni bagi semua sekali. Bila bagi semua tu dia berasa nak cekang tak cekang kepala lagu mana. Kita tak biasa cukong. Jadi kembang, jadi bumanakah saat lagi dia mula duk naik tu kelulut sungguh masa tu. Bak ketayak pun lempang aja lekat. Jadi cukong kepala itu tidak salah. Tidak salah. Tapi duk nazam cukong kepala tu tak ada kena mengena. Dia tak jadi ibadah apa-apa. Kan? Jadi kepada sahabat kita yang tanya ni, cukonglah kepala. Tak jadi salah apa-apa. Kan? Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah.